Selamat datang ke KWK Accounting. Saya Kalai. Dalam siri konsep dan aplikasi kali ini, saya akan terangkan mengenai persamaan perakaunan. Satu konsep yang penting dalam perakaunan. Semua pelajar perakaunan mesti belajar konsep ini dengan baik kerana ini adalah asas bagi merekod semua urus niaga perniagaan. Seperti saya katakan dalam slide sebelum ini, konsep persamaan perakaunan merupakan asas kepada cara kita rekod urus niaga perniagaan, iaitu sistem catatan bergu dirangka berdasarkan kepada persamaan perakaunan ini. Maka adalah penting untuk anda sebagai pelajar untuk mengetahui logik persamaan perakaunan ini terdahulu. Untuk memahaminya, saya akan terangkan dari perspektif kewangan, kerana seorang yang bukan berilmu perakaunan pun dapat memahaminya. Anda semua tahu bahawa perniagaan adalah satu pelaburan. Setiap pelaburan mesti mempunyai sumber pembiayaannya. Sumber pembiayaan ini akan disediakan oleh pelabur. Dalam kes perniagaan, pelabur itu akan menjadi pemilik perniagaan. Jadi, dalam konsep kewangan, pelaburan mestilah sama dengan sumber pembiayaan. Mari kita ambil satu situasi bagi memahami mengapa pelaburan itu mesti sama dengan sumber pembiayaan pada setiap masa. Lihat contoh yang diberikan dalam slide ini. Seorang memulakan perniagaan menjual durian di tepi jalan dengan melabur sebanyak RM100 tunai. Pada titik masa ini, pelaburan dan sumber pembiayaan adalah RM100. Selepas itu, individu yang menjadi pemilik perniagaan ini membeli durian bernilai RM100. Tunai sudah tukar menjadi durian, iaitu inventory-nya. Tetapi pelaburan masih RM100 dan tiada perubahan dalam sumber pembiayaan. Masih RM100 juga. Pelaburan sama dengan sumber pembiayaan. Apabila durian ini dijual untuk tunai RM200, pelaburan sekarang adalah RM200. Sumber pembiayaan pun menjadi RM200 kerana untung sebanyak RM100 dari jualan durian ini ditinggalkan dalam pelaburan. Tetapi apabila untung RM100 dikeluarkan oleh pemilik dari pelaburan untuk kegunaan sendirinya, jumlah pelaburan akan berkurang menjadi RM100 dan sumber pembiayaan pun berkurang kepada RM100. Daripada operasi perniagaan ini, anda akan dapati bahawa pelaburan dan sumber pembiayaan mesti sama setiap masa. Logik ini digunakan dalam persamaan perakaunan. Apabila kita amalkan konsep kewangan ini dalam perakaunan, pelaburan akan menjadi aset dan sumber pembiayaan boleh diperoleh daripada dua pihak, iaitu pihak dalaman dan pihak luaran. Pihak dalaman merujuk kepada ekuiti pemilik dan pihak luaran pula rujuk kepada liability, utang. Maka persamaan perakaunan yang asas ialah aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik. Dan persamaan ini boleh didefinisikan sebagai satu persamaan yang menunjukkan perhubungan antara aset, liability dan ekuiti pemilik pada satu tarikh tertentu. Lazimnya, perniagaan ditubuhkan untuk beroperasi secara berterusan. Ini akan memberi kesan kepada aset, liability dan ekuiti pemilik bagi tempoh-tempoh tertentu. Bagi mengambil kira kesan-kesan ini, persamaan perakaunan dapat diperluaskan. Persamaan perakaunan yang diperluaskan, yang pertama menunjukkan bahawa untung atau rugi bersih bagi sesebuah tempoh perakaunan akan mengubahkan modal. Persamaan yang kedua pula memberikan komponen untung atau rugi bersih, iaitu hasil dan belanja. Dan persamaan
ketiga pula menunjukkan selain daripada untung atau rugi bersih, modal tambahan dan ambilan juga akan memberi kesan kepada modal. Fahamkan kesemua variance persamaan perakaunan ini. Sekarang mari kita lihat kepada aplikasi persamaan perakaunan yang pertama dalam soalan-soalan objektif. Untuk menjawab soalan ini, Anda perlu gunakan kefahaman Anda mengenai persamaan perakaunan yang asas, iaitu aset bersamaan dengan liability tambah ekuiti pemilik. Dalam contoh soalan ini, Anda kena pilih jawapan mana menunjukkan perhubungan persamaan perakaunan dengan betul. Jawapannya adalah B, di mana jumlah aset yang diberikan adalah sama dengan jumlah liability dan ekuiti pemilik, iaitu 37,500. Satu contoh soalan objektif aplikasi persamaan perakaunan yang diperluaskan, iaitu aset bersama dengan liability tambah modal tambah untung bersih tolak ambilan. Soalan ini memberikan aset yang perlu dikirakan dan komponen-komponen ekuiti pemilik. Fahamkan bagaimana persamaan perakaunan yang diperluaskan digunakan untuk menjawab soalan contoh ini. Ini adalah aplikasi kedua konsep persamaan perakaunan, yaitu dalam topik analisis nisbah. Kita akan gunakan konsep persamaan perakaunan ini untuk mendapatkan maklumat asas, yaitu modal awal, supaya nisbah kadar pulangan atas modal dapat dikirakan bagi menjawab soalan ini. Lihat bagaimana modal awal dicari dengan menggunakan persamaan perakaunan yang diperluaskan. Modal awal yang Anda akan dapat di sini adalah RM42,290. Gunakan modal awal yang diperoleh bagi mengirakan pulangan atas modal. Jawapannya adalah C, yaitu 19,98%. Ini adalah contoh aplikasi yang ketiga bagi konsep persamaan perakaunan. Sekali lagi, kita gunakan persamaan perakaunan untuk mendapatkan maklumat asas, yaitu modal awal dan modal akhir bagi tujuan pengiraan untung atau rugi bersih dalam soalan rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Contoh soalan ini telah memberikan maklumat aset pada awal tahun untuk menentukan modal awal dan maklumat aset dan liability pada akhir tahun untuk Anda mengirakan modal akhir. Lihat bagaimana modal awal dan akhir digunakan dalam rumus pengiraan untung atau rugi bersih mengikut kaedah perbandingan rekod tak lengkap. Pause slide ini dan fahamkan jalan kerja yang ditunjukkan untuk mendapatkan jawapan. Ini juga satu contoh aplikasi konsep persamaan perakaunan dalam kaedah perbandingan rekod tak lengkap. Tetapi soalan ini adalah soalan subjektif. Contoh soalan ini menyuruh Anda menyediakan penyata mengira modal awal dan akhir, dan selepas itu Anda akan gunakan maklumat modal awal dan akhir untuk menyediakan penyata mengira untung. Sekali lagi, konsep persamaan perakaunan digunakan. Pause slide ini dan fahamkan cara penyediaan penyata mengira modal, yaitu aset tolak liability. Cara pengiraan modal juga digunakan dalam pengiraan modal awal dalam soalan kaedah analisis rekod tak lengkap dan pengiraan dana terkumpul bagi kelab dan persatuan. Anda boleh buat banyak soalan begini dalam modul rekod tak lengkap dan kelab dan persatuan di laman KVK Accounting. Ini adalah slide promosi saya. Langgan bundle SPM Form 5, RM20 sahaja untuk akses sehingga 31 Mac 2024, iaitu sampai tamat peperiksaan SPM 2023. Gunakan sepenuhnya bagi meningkatkan tahap kefahaman Anda,
pemikiran analitikal anda serta menjaminkan pencapaian yang baik dalam peperiksaan SPM. Semoga anda berjaya. Terima kasih.